Okay, dah dapat recording ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang kepada para peserta yang telah hadir ke bengkel optimumkan penggunaan Google Sites oleh saya Nur Syawalina binti Sulong, merupakan ketua panitia dari Sekolah Kebangsaan Kampung Baru Muar Johor. Saya mempunyai kelayakan dan telah menduduki peperiksaan iaitu GCE Level 1 dan Level 2. Sedikit latar belakang tentang diri saya. Saya merupakan guru akademik biasa, juga merupakan guru bimbingan dan kaunseling lantikan dalaman, bukan sepenuh masa ya. Dan beberapa jawatan penting lain telah saya galas di sekolah saya. Pada masa yang sama, sepanjang saya berkhidmat, saya telah berkhidmat alhamdulillah telah genap 12 tahun. Itu pada 4 Januari tempoh hari, saya telah genap 12 tahun. Saya mempunyai kelayakan akademik iaitu sarjana muda keguruan dalam pendidikan muzik dari Open University Malaysia, merupakan batch pertama untuk degree dalam bidang perguruan ya. Saya batch pertama. Okay. Kemudian saya telah menyambung pelajaran semasa saya berkhidmat secara part-time di Universiti Teknologi Malaysia Skudai dalam bidang sarjana pendidikan, bimbingan dan kaunseling. Melihatkan daripada kelayakan yang saya ada, bukan bermaksud saya serba tahu, tidak. Pepatah mengatakan jadilah seperti ikutlah resmi padi, makin berisi makin tunduk, sebab ada lagi orang yang lebih tahu. Jadi ingin saya ingatkan kepada para peserta pada hari ini, apa yang saya kongsikan ini adalah berdasarkan pengalaman saya menggunakan aplikasi Google Sites. Boleh dikatakan saya adalah pengguna tegar, memang suka sungguh guna Google Sites ni. Okey, saya terus pergi kepada slide saya yang terusnya. Izinkan saya untuk present. Okey. Kejap ya, bila kita guna Google Meet ni dia agak loading sedikit. Okey. Saya terus pergi pada slideshow. Sekejap ya, dia ambil masa yang lama untuk loading ni. Okey. Dalam bengkel pada kali ini, berdasarkan pilihan tajuk saya iaitu optimumkan penggunaan Google Sites, sebenarnya saya akan kongsi dengan para peserta bagaimana para peserta boleh bina Google Sites dari asas, maksudnya from scratch. Dan saya juga akan kongsi dengan para peserta contoh-contoh penggunaan Google Sites yang saya telah guna dalam sepanjang perkhidmatan saya. Okey. Jom kita terus pergi pada slide pembentangan saya pada hari ini. Sekejap ya, tunggu loading. Hari ini kita nak santai-santai saja. Kalau dengar saya bercakap guna bahasa bukan bahasa baku tu, harap fahamlah sebab saya tak suka rasa stres apabila buat pembentangan. Baik, sebelum tu Husna, nampak tak apa yang Kak share ni? Nampak tak? Okey, nampak Boleh. Okay, saya terus mula cara bina Google Site. Baik, terdapat dua cara para peserta boleh masuk ke Google Site. Yang pertama dari Google Drive dan yang kedua daripada search engine. Baik, di samping tu sebelum saya pergi dengan lebih lanjut,
kalau lihat di sini ada QR code yang para peserta boleh scan. Okay, ataupun mungkin Mashita boleh blastkan link Galleria Memory dalam ruangan chat kita. Okay, boleh masuk ke situ untuk tengok godek-godek apalah yang ada dalam Galleria Memory yang saya ceritakan khas ni. Okay, Husna, jika ada sebarang masalah dari segi nak edit ke apa, tolong maklumkan saya tak ada masalah. Okey, kita pergi pada Google Site tadi, ada dua cara untuk masuk. Yang pertama Google Drive, yang kedua ialah search engine. Baik, saya nak ceritakan bagaimana kita nak masuk melalui Google Drive. Okey, bila nak masuk daripada Google Drive, saya bagi contoh, saya guna search engine google.com. Di sebelah kanan, kalau lihat ni ada gambar waffle. Okay, gambar waffle ni sebenarnya ialah Google Apps. Kita panggil Google Apps dalam Google Workspace. Ada banyak apps-nya. Okay, anda nampak yang segitiga ni. Okay, anda boleh klik dekat situ. Okay, klik drive tu. Okay, di samping tu saya nak beritahu kepada para peserta, kalau ada yang sedang on laptop dan baru belajar nak pindah Google Site, boleh bersama-sama. InsyaAllah saya cuba slowkan sikit. Okay, seterusnya, klik drive tadi, anda akan dibawakan masuk ke dashboard Google Drive, iaitu di sebelah kiri ada perkataan new, anda klik dekat situ, okey, anda akan dibawa ke sini. Okey, dah klik new, dia akan keluar more, okey, dah keluar more tu, anda halakan cursor di perkataan more tu, dia akan keluar pilihan beberapa aplikasi Google, pilihlah Google Sites. Okey, satu keistimewaan, kalau ada di antara, saya percaya di antara pendengar pada hari ini adalah guru. Baik, kita diberi oleh Kementerian Pendidikan Malaysia Gmail MOE, saya panggil Gmail organisasi. Jadi biasakan diri pada hari ini untuk mendengar istilah saya gunakan Gmail organisasi. Keistimewaannya ialah kalau guna Google email Gmail personal, maksudnya yang kita buat sendiri, contoh nusyawalina@gmail.com, itu personal. Okey, kita tak ada fungsi di sebelah kanan ini. Maksudnya kalau kita klik yang ni, dia tak akan ada pilihan Google Site. Okay, tetapi untuk organisasi, Gmail organisasi, kita sama ada nak pilih dekat new tadi ataupun kita nak pilih dekat waffle tadi, kita klik, dia akan ada juga pilihan untuk Google Site. Jadi kiri kanan, nak yang mana satu. Okey, okay, seterusnya kita dah pilih Google Site tadi. Okey, sekarang cara kedua nak masuk melalui search engine. Okey, macam mana tu? Okay, cuba lihat di sini, ada dua cara melalui search engine, melalui Omnibox. Omnibox ni bahagian yang atas ni, type Google Site. Ataupun tak naklah kat situ, saya suka type dekat sini. Kita type dekat Google Site, dekat search ni. Okey, nampaklah beberapa pilihan, kita pilih, kemudian Google Search ni akan tunjukkan pada kita beberapa pilihan yang ada perkataan Google Sites. Okey, atas sekali Google Sites, sign in, kita klik yang itu. Klik Google Sites, kita dibawa masuk ke dalam dashboard bagi Google Sites. Baik, kalau perhatikan di sini ada beberapa template. Template ini sebenarnya disediakan oleh Google Sites. Bermaksud contoh, katakan cikgu nak, pendengar nak guna Google Sites ni untuk kelas. Saya ni contoh, saya ni tak pandai lah nak edit sana sini. Okey, ambil saja yang telah disediakan oleh Google Sites. Ataupun untuk buat untuk guna Google Site untuk persatuan, ambil yang club ni. Okey, ataupun nak buat event, contoh kalau guru besar ataupun pengetua suruh iklankan ke sekolah lain. Biasa kita iklankan, type dalam Telegram ataupun WhatsApp, share ramai-ramai. Kenapa tidak kita type dalam Google Sites, nampaklah profesional dekat situ, canggih sedikit, kongsi dengan orang lain. Okay, tetapi kalau cikgu kata, saya memang suka cabaran, saya nak mula dengan kosong, saya nak buat ikut cara saya. Klik yang perkataan blank ni, ada simbol tambah ni, klik tambah tu. Okey, sekarang dah klik. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, ada 4 menu utama yang para pendengar kena tahu kerana ia membawa banyak manfaat kepada pembinaan Google Site. Yang pertama, insert. Yang kedua, pages. Yang ketiga, theme. Yang keempat, setting. Okey, apa tu? Okey, jom kita lihat. Sekarang kalau nampak yang saya sebutkan tadi, insert,
pages, theme apa semua tu Okey, saya pergi satu-satu untuk insert. Insert ni apa sebenarnya? Apa fungsi dia? Dia sebenarnya ialah tab bagi kandungan site. Apa-apa yang kita nak masuk ke dalam site kita, inilah tempatnya kita nak pilih. Okey. Pada masa yang sama, kalau lihat di sini ada text box, images, embed, drive. Okey, kalau klik randomly pada header kita ni, banner kita ni kat sini ni, sorry, header, kalau kita klik randomly ataupun secara rawak kita klik, dia akan keluar pop-up berbentuk bulatan. Pop-up berbentuk bulatan ni, fungsi dia sama saja macam kat sebelah ni. Tengok ada images, ada embed, ada drive, ada text box. Tapi perasan tak ada yang warna hijau ni? Hijau ni sebenarnya untuk upload. Okey. Jadi boleh pilih nak yang mana satu. Nak yang sebelah sini ke sebelah sini, tak ada masalah. Jom kita lihat apa yang ada dalam insert. Okey, ini ialah tangkap layar bagi insert. Okey, saya pecahkan per 3 sebab tak muat dia panjang kalau kita scroll ke bawah. Baik, kalau kita scroll ke bawah untuk insert tu ada layouts. Jadi para pendengar boleh pilih nak layout yang mana. Nak gambar besar dengan penerangan ataupun nak gambar saja. Kita pulanglah. Seterusnya kalau scroll lagi ada collapsible group, table of contents, image carousel. Scroll lagi ke bawah ada Google Apps. Apa tu collapsible group, table of contents semua tu? Tak faham lah. Okey, tak apa. Nanti saya jelaskan. Okey, kita pergi pada peranan setiap button ataupun butang pada insert. Untuk text box ni kalau kita klik dia, okey, dia akan keluar begini warna biru. Okay, para pendengar boleh masukkan maklumat, nota, pesanan dan boleh ubah saiz teksnya, nak jenis apa, kemudian nak buat underline, nak buat italic, nak buat letak dengan link sekali dekat situ ataupun nak pilih warna biru, warna hijau, nak buat justify, terpulang, nak buat numbering, banyak pilihan yang disediakan oleh Google Site. Okey, sekarang kita pergi yang seterusnya, images. Images ni kalau para pendengar klik, dia akan keluar pilihan upload dan select. Okay, upload ni maksudnya kita upload gambar dari desktop kita, daripada laptop kita, daripada komputer kita. Kalau select tu apa? Okay, jom tengok. Okay, select ni dia beri kita 4 pilihan. Yang pertama Google Drive, maksudnya kalau kita pilih select tu ada gambar daripada Google Drive, kita nak ambil daripada situ. Okay, ataupun by URL. URL ni pendek ayat mudahnya ialah alamat laman web lah. Okay, kita type letak alamat laman web kat situ. Ataupun Google Image search yang memang dah ada dalam Google, semua gambar kita nak cari. Ataupun Google Photo. Google Photo ni maksudnya yang kita punya, kita memang dah simpan dalam akaun Google foto. Okey. Seterusnya kita pergi pada embed. Embed ni saya paling suka. Kenapa? Okey. Sebelum tu saya nak terangkan dahulu dia ada 2 pilihan, by URL ataupun embed code. Baik, ada yang tanya saya, cikgu, sebelum ni saya seorang blogger. Saya ada blog. blogspot.com tu saya ada, okey. Tapi sekarang saya dah beralih kepada Google Site. Macam mana ya saya nak merge ataupun saya nak serapkan blog tu ke dalam Google Site? Okey. Boleh ambil URL blogspot tadi ataupun alamat dia tu, okey, kemudian copy pastekan di sini dalam kotak warna purple ni. Okey, kemudian tekan insert. Okey, apa jadi bila kita tekan insert? Okey, saya tak tunjukkan gambar tu kat sini tapi saya boleh terangkan. Google Site akan suruh kita pilih nak tunjukkan muka hadapan saja ataupun nak paparkan keseluruhan blogspot kita tadi. Jadi nampak tak? Untungnya penggunaan Google Site ni. Okey, sekarang kita pergi pada embed code. Embed code ni sebenarnya script ataupun beberapa rumus, saya guna istilah rumus lah, ayat paling rendah saya guna ni. Rumus yang kita generate ataupun kita create daripada mana-mana laman web untuk hasilkan sesuatu widget ataupun sesuatu fungsi. Saya bagi contoh macam ni. Bagi para pendengar yang pernah ada blog, kalau ingat, masih ingat kadang-kadang kita layari blog orang, dia ada ruangan chat dekat situ. Ruangan chat tu sebenarnya bukan para peserta boleh ambil daripada mana-mana laman web letak kat situ, tak, dia takkan berfungsi. Kita kena generate, nak pilih warna apa, tulisan jenis apa, berapa message yang nak dipaparkan. Jadi bila kita tekan tu dia akan keluar script. Script tu kita akan letak dekat embed code. Jadi dapatlah diletakkan dalam site kita. Okey, seterusnya kita pergi pada Google Drive. Baik, Google Drive ni kalau kita kliknya dia akan tunjukkan paparan
file yang ada dalam drive kita ataupun kita nak pilih daripada share with me ataupun recent Okey, seterusnya kita pergi pada collapsible group dan table of contents. Okey, collapsible group dan table of contents merupakan adik-beradik. Kenapa saya kata adik-beradik? Di mana ada collapsible group, di situlah ada table of contents. Okey, sepatutnya kalau lihat dekat sini ni table of contents saya ni saya tolak naik ke atas kalau boleh. Okey, sebab baru nampak kemas. Okey, kenapa table of content? Kadang-kadang orang yang melayari site kita dia tak suka tengok maklumat yang terlalu banyak. Ada orang dia mudah pening tengok maklumat terlalu banyak. Ya, kita ada orang pengguna laman web yang macam itu. Okey, macam mana kita nak elakkan orang tersebut rasa ada perasaan demikian? Kita boleh guna dengan mengemaskan site kita. Nak kemas bagaimana? Nampak contoh dekat sini ada link. Kalau tengok ni Sekolah Kebangsaan Kampung Baru, Sekolah Kebangsaan Taman Pelangi. Contoh dia kata Sekolah Kebangsaan Kampung Baru ni apa? Dia pun klik. Oh, ini rupanya keluarlah collapsible group ni maklumatnya. Oh, dia tahulah kedudukannya. Kemudian kalau diklik Sekolah Kebangsaan Taman Pelangi, diklik keluarlah maklumatnya. Jadi dua-dua ni memang berdamping. Bagi orang yang melayari collapsible group ni, maksudnya apabila kita dah publish site kita, pengguna nak tengok maklumat dalam site kita, katakan dia kata, halah serabutnya ada maklumat panjang-panjang ni, serabut. Okey, dia boleh hide. Hide tu maksudnya sorokkan maklumat tersebut. Kat sini pun boleh ni, collapsible ni. Tengok kita boleh disable kat situ. Dekat sini pun dia boleh hide lah dekat sini nampak tak ni? Yang anak panah ke atas ni Okey. Dan collapsible tadi tu kita boleh enable ataupun disable. Okey. Seterusnya kita pergi pada image carousel. Okey, image carousel ni apa? Okey, saya beri contoh ayat mudah je. Bagaimana anda nak promosi kedai makan anda? Contoh saya ceritalah kedai makan saya ada keistimewaan makanan sedap. Okey, gambarnya mana? Orang kadang-kadang tak nak tengok pun penjelasan kita. Orang nak tengok apa sebenarnya yang ada dalam nama web tersebut. Jadi kita masukkan minimum 2 gambar untuk image ni. Kalau nampak kat bawah ni ada titik-titik ni kan. Sebenarnya maksudnya kita boleh tekan next. Maksudnya ada gambar lain lagi. Pilihlah gambar yang boleh mencirikan site kita tadi. Biar bersesuaian dan berkaitan. Okey, seterusnya kita pergi pada button dan divider. Untuk button ni, saya suka gelarkan istilah magic button. Okey, magic button ni sebenarnya, okey, di sebalik button ni ada link yang kita tak nampak. Kadang-kala kita letak link panjang berdek-dek kat situ kan, bila orang tengok, alah apalah site ni, tak kemas, tak cantik. Sorokkan dia di belakang button ini. Jadi bila orang klik, dia akan dibawa ke page lain ataupun laman web lain. Okay, seterusnya divider ni macam pembahagi lah. Kalau kita di atas jalan, pembahagi jalan raya. Just nak tunjukkan ada section yang seterusnya. Okey, kita pergi pada aplikasi yang ada dalam Google Site. Okey, contohnya ada YouTube. YouTube ni anda boleh letak video anda dekat situ. Kalau anda sebagai seorang guru boleh letakkan video pengajaran anda kat situ. Okey, Google Calendar. Okey, Google Calendar ni apa fungsi dia? Macam tak penting je untuk site. Ada kepentingannya. Contoh kalau tengok di sini ada perkataan look for earlier events, look for more. Okay, contoh saya bagi contoh. Hari tu kita buat hari sukan dekat sekolah kita. Okay, macam mana kita nak orang tahu hari tu ada hari sukan? Di samping kita beri dalam bentuk ayat hari ini sekolah Kampung Baru mengadakan hari sukan. Macam mana kita nak beri orang tahu? Kita masukkan siap-siap dalam Google Calendar kita, dalam handphone ke, dalam desktop ke. Kemudian bila kita letak kat sini, dia akan paparkan lah. Jadi orang tahu. Okay, seterusnya Google Map. Kita nak tunjuk kedudukan sekolah kita. Macam mana nak pergi? Dekat mana tempatnya? Kita masukkan Google Map. Seterusnya Google Docs. Ini biasalah maklumat-maklumat Okey, kemudian ada Google Slide, kemudian ada Google Sheet, ada data-data, ada Google Form. Okey, saya nak ulas sikit tentang Google Form. Kadang-kala kita nak tahu maklum balas orang yang gunakan site kita. Contoh, apakah perasaan anda apabila melayari site ini? Gembira, sedih contoh.
Jadi bila orang klik Google Form itu, dia tekan submit, kita akan dapat maklum balas. Maksudnya Google Site ni juga boleh mengumpulkan maklum balas melalui penggunaan Google Forms. Okay, Google Charts ni apa? Okay, untuk Google Charts, okay, Google Charts ni sebenarnya kalau kita klik, kita akan dibawa ke Google Sheet. Dalam Google Sheet tu, kalau kita dah generate charts ataupun carta, Google Site ni akan tanya kita nak pilih charts yang mana. Kalau ada tiga tu dia tanya nak pilih yang mana, nak paparkan. Jadi bukan kita kata kita type dalam Google Site charts dan keluar macam ni, tak, no. Dia asalnya daripada Google Sheet. Okay, so saya pergi pada pages. Pages ni apa? Tab berkaitan dengan page lah, halaman bagi site anda, dan dia ada kaitan dengan simbol tambah dekat bawah ni. Okay, jom kita tengok apa tu. Okey, kalau anda klik kat simbol tambah tadi, dia akan keluar tambah menu ataupun new menu, ataupun dia akan keluar new link. Kita nak masukkan link, nak hubungkan ke page lain. Okey, ataupun kita nak masukkan page baru. Itu sedikitlah tentang pages. Sekarang kita pergi pada themes. Yang ini paling disukai oleh orang yang membina Google Site. Kenapa? Yelah sebab bila orang layari site kita, mereka nak tengok cantik ke tidak site kita. Bagaimana kita nak buat cantik site kita tu? Okey, ada dua pilihan. Sama ada kita guna yang memang dah diberi dalam site. Okay, contoh kat sini saya tunjuk yang perkataan simple ni. Kalau kita pilih itu, kita boleh pilih color apa kita nak font kita. Jadi dia dah tolong buat jenis font, size font, semua dia dah buat untuk kita. Tapi kalau kita rasa tak nak lah, saya nak buat sendiri, saya nak hias sendiri site saya. Jom kita lihat apa yang akan keluar ni. Kalau kita tekan custom theme, dia akan keluar begini, create a theme. Ni sebenarnya tangkap layar lah, saya bahagikan bertiga. Okey, kita boleh namakan theme kita, tambah logo, tambah banner image. Yang ini saya akan huraikan nanti tentang logo dan banner image. Okay, seterusnya kita tekan next, kita akan diberi preset color. Preset color ni maksudnya yang memang kombinasi beberapa warna untuk site kita. Ataupun kita nak pilih custom colors, color tertentu. Kemudian bila kita tekan next lagi, kita akan dibawa ke paparan ini. Kita boleh pilih jenis font yang kita nak lah untuk titles dan body text. Okay, kemudian kita tekan create theme. Okay, sambil-sambil tu jangan lupa anda boleh mula mengisi borang maklum balas yang saya percaya mungkin telah diletakkan oleh pembantu-pembantu saya di ruangan chat. Okay. Dan mungkin juga boleh isikan editable Galleria memory. Okey, harap tak ada masalah kat situ. Masukkanlah memori indah anda dalam Galleria tu. Nanti kita publishkan site tu. Baik, saya sambung. Okey, pada bahagian header ni, header ni, kalau kita halakan cursor kita, anak panah kita ni, dia akan keluar dua butang kat bawah ni. Change image ataupun header type. Change image tu apa? Nak tukar image header. Alah, warna kelabu, saya tak minat lah warna kelabu. Tu contoh. Ataupun kita nak tukar jenis header. Alah, besar ni je ke header saya nak tukar lagi besar. Contoh. Jom kita tengok apa yang ada dalam image header kita. Okey, change image, kita tekan, dia akan keluar yang macam saya dah terangkan tadi. Upload gambar daripada desktop kita, ataupun kita boleh select image daripada Google Drive, Google Photo, URL dan sebagainya. Baik, sekarang kita pergi pada header type. Header type ni kalau kita klik akan keluar bagaimana ya, pilihan apa yang ada. Okey, dia akan keluar 4 pilihan. Yang pertama cover. Okey, yang kedua akan keluar large banner, nak besar. Suka banner yang besar. Okey, ataupun nak sederhana je lah, okey je. Ataupun saya tak nak banner, saya nak title saja, nak tajuk saja. Okey, boleh pilih mana-mana satu. Terpulang Okey, sambil-sambil tu bila kita halakan tengok lagi pada header kita, kalau tengok di sini ada perkataan untitled site. Okey, untitled site dengan enter site name ni dia ada kaitan sebenarnya. Okey, ada dua pilihan. Kalau anda jenis yang tak berapa rajin macam saya, apabila saya type nama site saya pada untitled site, contoh saya nak buat kelas 2 Kejora, jadi dia terus generatekan dekat sini kelas 2 Kejora. Tapi kalau anda jenis yang rajin, saya suka buat satu-satu, tak ada masalah. Buat secara manual. Type dekat enter site name ni, yang dalam header ni, tapi dia tak akan auto generate kat sini. Bermaksud pendengar perlu type lain dekat enter site tu. Terpulang Okey. Seterusnya kita pergi pada header yang seterusnya, header lagi masih lagi pada header.
Kalau di bawah enter site name tu, kalau kita halakan cursor, kita akan nampak add logo. Add logo ni saya akan terangkan dalam bahagian setting nanti. Okey, sekarang kita pada bahagian setting. Tak ada bahagian setting, caca marba lah untuk Google Site anda. Okey, dalam setting ni ada apa? Dalam setting ni ada 5 butang penting, iaitu navigation, brand images, viewer tools, analytics, dan sebagainya. Okey, ini untuk Gmail organisasi. Kita hanya ada 5 pilihan. Tetapi kalau para pendengar guna Gmail personal @gmail.com tu, dia akan ada satu lagi, iaitu custom domain. Saya tambah sikit lah walaupun tak ada kat sini. Custom domain ni contoh, kita nak buat nama site kita, contoh nursyawalina.com. Itu ialah custom domain yang perlu dibayar lah. Okey, tapi sebab kita guna Gmail organisasi, mungkin dari segi apa orang kata faktor security ataupun keselamatan, maka tidak disediakan dekat situ lah. Okey, walaupun begitu, tetap banyak fungsi lain yang melebihi Gmail personal. Tetap saya nak promote untung bagi sesiapa, kalau dekat kalangan sini ada email MOE ni sangat untung. Okey, kita pergi pada navigation. Apa yang ada navigation ni? Yang pertama, kita boleh tetapkan kedudukan menu. Dekat mana? Atas ataupun sisi. Ni mode ni menu lah. Okay. Ataupun warna menu, color. Okay. Ataupun kita nak bahagian ruangan search. Kita lihat satu-satu apa yang ada dalam mode, color and search setting. Okay, saya pergi pada mode ataupun tetapkan kedudukan menu. Okay. Boleh pilih. Sama ada kita nak letak menu kita home, pengenalan semua ni bahagian atas, ataupun kita nak letak pada bahagian sisi. Bahagian sisi maksudnya sebelah kiri. Okay. Kemudian kita pergi pada warna menu, itu color ni. Ada berapa pilihan yang Google Site beri? Ada 3 sahaja. Yang pertama, menu kita tengok yang ni berlatar belakangkan warna hitam, seterusnya berlatar belakangkan putih. Dan akhir sekali, transparent. Boleh pilih mana yang kita nak. Okey, bagi ruangan search, yang ni saya suka juga ni. Okey, ruangan search ni, ini ialah publish site saya menggunakan Gmail organisasi. Kalau lihat pada bahagian hadapan, bukan hadapan, maksudnya bila saya masuk site saya tu mula-mula sekali, dia akan keluar yang ini. Nampak tak simbol kanta pembesar ni? Kalau kita tekan kanta pembesar tu, dia akan keluar search box ni. Kita boleh cari maklumat apa kita nak cari dalam Google Site tu. Contoh saya type project, jadi result from this site, maksudnya keputusan daripada site ni akan tunjuklah perkataannya apa yang ada project. Jadi kita klik boleh tengok. Okey, seterusnya kita pergi pada brand images. Okey, brand images ni tujuan dia ialah nak mudahkan pelayar mengenali site anda. Kenapa? Okey, saya akan terangkan. Okey, pertama, kadang-kadang kita suka nak masukkan logo. Perasan tak dekat sini saya masukkan logo, iaitu di sebelah kiri atas ni. Masukkan logo biar berkaitan dengan laman site kita. Contoh, kalau laman site kita tu berkaitan dengan aktiviti sukan, buatlah gambar orang berlari ke kat sini, cari logo. Logo tu boleh cari dekat search je dekat Google banyak sebenarnya. Okey, bila kita masukkan logo, dia akan keluar di sebelah kiri atas ni, dan dia akan keluar kotak ini, alternative text. Kalau saya tak nak masukkan logo, okey, tak ada masalah, alternative text ni tak akan keluar. Okey, sebenarnya apa fungsi alternative text? Alternative text ni kadang-kadang orang yang melayari site kita ni, dia ada masalah pembelajaran, mungkin dia orang kelainan upaya, mungkin dia ada masalah untuk melihat kandungan site kita. Okay, jadi apabila dia guna screen reader, okay, bila screen reader tu baca logo tersebut, dia akan sebutlah, okay, contoh 2 Kejora. Oh, site yang saya layari ni ialah berkaitan dengan kelas 2 Kejora. Jangan logo lain, penjelasan pun lain, macam tak ada kaitan. Okay. Seterusnya, kalau kita scroll lagi bagi brand images ni, kita akan dibawa ke sini. Ini yang saya suka, itu favicon. Favicon ni sebenarnya identity site. Okey, saya nak tanya para pendengar, bagaimana para pendengar boleh tahu laman web yang para pendengar layari itu ialah YouTube? Apa ciri utama yang menyebabkan orang kata, oh itu ialah YouTube? Dari segi mata kita ni, kita tengok macam mana kita tahu tu YouTube? Atau macam mana kita tahu itu Google? Macam mana kita tahu itu Yahoo? Okey, jom kita tengok apa yang ada. Nampak tak ni saya masukkan gambar anak ayam yang baru menetas ni.
Okay, bila saya dah publish site saya refresh, dia akan keluar dekat bahagian atas tu. Maksudnya bila orang yang layari site saya, dia akan keluar gambar anak ayam tu kat atas. Macam YouTube tadilah. YouTube kita kenal sebab apa? Ada gambar player dan berlatar belakangkan warna merah kan. Jadi kita kenal daripada situ. Kalau Google, huruf G. Okay, daripada situ kita kenal. Maksudnya ini yang membezakan site kita dengan site orang lain. Kadang-kadang murid tanya contoh site yang mana cikgu nak layari? Kita ni pula memang rajin buat banyak Google site. Site yang mana cikgu? Nak ingat tajuk panjang sangat? Okey, senang je. Site anak ayam, yang gambar anak ayam cikgu hari tu, contoh kan. Jadi murid okey, kami akan masuk site yang anak ayam tu, contoh. Nampak tak? Jadi mudahkan orang mengenali site kita. Okey, seterusnya kita pergi pada fungsi viewer tools. Okey, viewer tools ni sebenarnya paparan kepada pelajar macam mana mereka lihat site kita. Okay, ada info icon, ada anchor links. Okay, saya terangkan satu-satu dulu. Saya terangkan dulu anchor links. Anchor links ni sebenarnya dia ada kaitan dengan ni. Nampak tak kalau saya tunjuk ni ya? Di sebelah kanan saya bawah ni collapsible group dan table of contents. Saya sebenarnya cuba cari berkaitan dengan anchor links ni. Kalau tak silap saya Google Sites yang lama dia tak ada katakan orang tu nak layari site kita. Macam mana kita nak bawa dia bila dia klik tu terus pergi pada section sesuatu maklumat. Bukan kata dia nak kena scroll daripada atas sampai bawah. Okey. Itulah fungsi anchor links. Itu banyak digunakan semasa dalam Google Sites yang lama. Okey, sekarang kita dah guna Google Sites yang baru. Okey, Google Sites yang baru ni pendek kata kalau cikgu para pendengar klik table of content tu memang terus dibawa ke koleksi group lah. Okey. Seterusnya kita pergi pada info icon, ada dua, show page last updated time. Okey, apa fungsi show page last updated time? Okey. Saya bagi contoh anda berniaga menggunakan Google Site. Banyak barang yang dijual. Okey, orang yang membeli pun nak buat bayaran. Alamak, ini aku nak buat pembayaran ni, ini site yang baru ke yang lama, tahun bila ni? Tak tahu, orang tak tahu sama ada itu memang orang kata site yang kita buat tu masih berfungsi atau tidak. Jadi macam mana kita nak beritahu orang site kita masih berfungsi? Takkan kita nak type site ini masih berfungsi pada 2022? Kan tak cantik tu. Okey, bila kita enable kat sini, kalau kita update satu hari yang lepas site kita, dia akan tulis kat situ maklumat kat bawah, di sebelah kiri bawah sekali. Jadi orang tahu, 1 minute ago rupanya baru update. Okey, saya akan buat pembayaran. Contoh Okey, satu lagi keistimewaan yang diberikan oleh Gmail organisasi yang ini tak ada dalam Gmail personal kita. Okey, show contact form. Show contact form ni apa? Okey, jom. Okey, sekarang ni apa yang dilihat oleh para pendengar ialah site yang telah dipublish. Okey, kalau tengok dekat bawah tu, di sebelah kiri bawah ada page updated 1 minute ago, kan saya cerita tadi. Kemudian ada contact, ada report abuse. Okey, untuk contact form tu kalau kita tekan, apa yang akan keluar? Okey, contact form ni sebenarnya fungsinya membantu kita dalam pengurusan maklumat kita. Contoh katakan kadang-kadang kita masukkan maklumat, tengok-tengok maklumat tu salah. Orang yang layari site kita, apa ni? Salah ni. Macam mana dia nak komplain pada kita? Dia pun type dekat situ. Contact tu apa tadi contoh? Maklumat salah. Mesej apa? Tuan, maklumat yang diberikan pada section sekian telah salah. Tolong betulkan. Jadi dia pun tekan send, kita dapat maklumat tu. Okay? Nampak tak kelebihan dekat situ? Ataupun orang tu nak komplain tentang link yang kita beri tu broken. Ataupun dia tekan pergi ke page lain, yang dia tak mahu, tak ada kaitan pun, dia boleh komplain dekat situ. Okey, maksudnya dari segi situ baru kita sedar. Sebab kadang-kadang kita yang buat site ni kita tak sedar pun apa yang kita buat tu salah, kita tak sedar. Okey, seterusnya kita pergi pada analytics. Analytics ni saya buat pembacaan sikit. Analytics ni sebenarnya saya sendiri pun tak guna, tapi anda boleh guna kalau nak guna. Bagaimana nak guna analytics? Analytics ni anda perlu ada akaun asing, analytics.google.com. Okey, apa fungsi analytics? Dia boleh tunjuk pada anda traffic ke site anda. Kalau lihat di sebelah kanan saya di bahagian bawah ni ialah screenshot yang saya
ambil daripada Google Analytics. Satu laman web lain lah. Okay. Kita boleh pilih contoh kalau lihat di sini. Kita boleh, kalau kita ada akaun tu, kita boleh pilih untuk tunjukkan berapa ramai orang yang melayari site kita, bahan bacaan mana yang paling disukai. Kita boleh nampak ke situ. Pada bulan 1 berapa ramai yang masuk, bulan berapa yang kita paling kurang membaca, contoh nampak tak kepentingannya. Tetapi kalau tak ada analytics.google.com tu, kita tak bolehlah nak masukkan ID dia sebab bila kita ada Google Analytics ID tu, kita boleh masukkan kat sini dan kita enable analytics tu, kita akan dapat report dia lah. Okey. Saya ada buat sedikit pembacaan analytics.google.com ni, rupa-rupanya ada dua cara. Bukan dua cara, maksudnya ada dua mode, sama ada berbayar ataupun free. Boleh tengok kalau berminat untuk guna. Okey, seterusnya kita pergi pada announcement banner. Okey, bagaimana kita nak promosi sesuatu dalam dalam site kita. Contoh, kita ada akaun YouTube. Bagaimana kita nak tahu orang tahu yang kita ni seorang YouTuber? Macam mana kita nak orang tahu? Okey, jom kita tengok. Okay, sebelum kita tengok tu, kita boleh pilihlah nak show banner, kita enable kat sini, pilih warna banner, masukkan announcement. Okay, jom kita tengok contoh banner. Okay, ini nak promote YouTube kita. Kita pun masukkan perkataan tadi, mesej tu, layari YouTube saya, klik di sini. Bila orang klik, dia akan dibawa ke akaun YouTube kita. Okay, jadi menariklah sedikit. Okay, banyak fungsi sebenarnya. Google Site ni untung sebenarnya kalau anda pengguna. Okay, seterusnya kita pergi pada share with others, iaitu ikon orang dan tambah ni. Okay, anda dah ada Google Sites, anda nak share dengan orang. Ataupun anda nak, contoh saya ketua panitia matematik, saya ada setiausaha. Saya pun buatlah Google Site untuk panitia matematik. Tetapi penatlah saya kalau saya seorang yang uruskan. Bagaimana saya nak ajak orang lain untuk uruskan bersama dengan saya? Saya nak ajak setiausaha saya untuk uruskan dengan saya. Saya pun add email dia kat sini. Dia akan dapat maklumat bahawa dia telah di-add sebagai collaborators untuk site tadi. Okay. Untuk links ni apa ni ada ni? Okay, jom kita tengok Okey, untuk links ini saya screenshot daripada ini daripada Gmail organisasi saya. Dia ada pilihan draft, ada publish site. Untuk drive, untuk draft dia ada pilihan apa? Okey, jom kita tengok. Draft ni maksudnya kita belum publish lah. Dia ada 3 pilihan, restricted, kita saja yang dapat tengok draft tu. Ataupun kita nak draft tu hanya boleh dilihat oleh orang dalam organisasi kita saja, Ministry of Education Malaysia. Contoh kalau ada pada guru kat sini Ataupun kita anyone with the link, saya bagi je link kat siapa, semua orang dapat tengok draft tu. Itu yang draft ni, anyone with the link ni, sebenarnya saya ada beri editable Galleria memory tu, tu sebenarnya maksudnya saya dah setkan anyone with the link. Saya harap dapat edit, harap tak ada masalah dekat situ. Okey, kalau ada masalah nanti tolong beritahu. Okey, seterusnya publish site ni. Okey, publish site ni siapa yang dapat tengok? Kita dah publish site kita, alamak sebenarnya saya nak share dengan orang lain. Okey, restricted maksudnya kita je dapat tengok. Ataupun kita nak bagi je lah orang guru-guru kat Malaysia ni ataupun warga pendidik tengok. Okey, set Ministry of Education Malaysia. Ataupun public, semua orang, tak kisahlah cikgu ke, peniaga ke, jurutera ke, semua dapat tengok. Okay. Katakanlah kita dah publish site, kita pun tak jadilah guna alamat email yang ni, alamat site ni, kita pun remove link. Tak ada masalah. Okey, seterusnya kita pergi pada 3 titik di bahagian atas kanan sebelah perkataan publish. Okey, saya nak terangkan sedikit saja. Kat situ ada version history dan copy site. Make a copy ni maksudnya kita nak copy site kita lah. Okay, version history ni ada apa? Okay. Version history ni contoh kadang-kadang kita dah publish site kita. Oh, dah cantik dah. Tiba-tiba 2 hari kemudian tengok balik site ni, ada macam yang tak kena lah, alamat color ni macam tak cantik lah. Rasanya site dahulu yang dah dipublish tu lagi lawa daripada ni. Okay, macam mana kita nak kembali, nak back to earlier version?
Jadi kita boleh pilih kat sini. Namakan version kita tu. Jadi kita boleh pilih dia. So jadi site kita tu akan kembali pada yang asal lah. Okay. Kalau tak rasa macam alamak, okey je lah yang hari tu, pilih balik yang hari tu. Okay, nampak version history ni manfaat dia. Okay, seterusnya kita pergi pada setting to publish lah. Kita pun dah ada site kita nak publish. Okay, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, tengok dahulu dua gambar ni. Ada draft, ada currently publish. Currently publish bermaksud yang telah kita publish. Maksudnya semua dah dapat tengok site kita tu. Tapi kalau tiba-tiba kita edit, dia akan pergi pada draft. Okey, pada draft lah. Jadi kita pun tekanlah publish. Okey, klik untuk publish. Okey, dia akan keluar begini. Kita boleh masukkan alamat email kita. Contoh sites Google Doc. Katakan saya type dekat web address ni Nur Syawalina. Jadi dia akan generate dekat sini. moi.dl.ed.my ni dia akan masukkan Nur Syawalina dekat belakang. Jadi pilihlah nama yang cantik-cantik. Okey, apabila kita nak publish tu dalam masa yang sama, kita nak request public search engines to not display my site. Kita boleh request, maksudnya request kita buat satu permintaan pada public search engine ni agar kalau orang cari site kita tu dia tak jumpa. Kita tick dekat situ. Okey. Kemudian kita nak editors must review changes before publishing. Kita nak set supaya kalau kita tick kat sini, setiap kali orang nak editors pada kita punya site ni nak publish, dia akan dapat macam apa, kena review lah perubahan yang telah dilakukan pada site tersebut. Okey, sekarang kita pun dah publish, kita dah tekan publish. Bagaimana kita nak tahu dah berjaya publish? Okey, dia akan keluar dekat bawah ni kalau nampak your site has been published successfully. Maksudnya dah berjaya. Oh, yahoo, kita dah ada site kita. Boleh tekan view, kita tengoklah bagaimana rupa site kita. Okey, sekarang kita pergi pada site kita yang dah siap tadi. Macam mana ya rupa site aku yang dah siap ni? Okey, kita pergi pada gambar apa ni, gambar komputer kecil dengan gambar telefon. Yang tu nanti saya pergi kat situ saya terlupa pula nak pesan. Okay, kita dah ada publish, dah ada site yang dah siap, kita pun nak share dengan orang yang tertentu, contoh ataupun nak share dengan orang ramai. Nampak tak ni simbol apa nama ni, pin simbol pin ke simbol apa, rantai, simbol rantai ni, kita klik yang tu, dia akan keluar begini, contoh publish. Nampak tak? Publish ED tu maksudnya dah di-publish lah, dah di siap dah site link. Jadi kita pun copy link, bagilah pada orang yang kita nak share. Bagi dekat WhatsApp ke, dekat Telegram ke, tak ada masalah Okey, saya nak pergi pada bagaimana rupa site kita. Kalau kita tengok pada peranti berbeza. Peranti membawa masuk, contoh tengok dari laptop ataupun komputer. Tengok daripada tablet, daripada handphone, bagaimana rupa ya? Cantik tak? Sesuai tak? Okey, jom tengok. Okey, nampak tak kat bawah ni? Ada gambar telefon, tablet, ada gambar apa nama ni, komputer. Okey, ini saya bagi satu je contoh Yang ini ialah paparan site yang telah saya publish melalui handphone. Oh, rupanya begini. Sebenarnya apa fungsi ketiga-tiga ni? Kenapa penting sangat ke nak kena tengok daripada tablet, komputer, telefon bimbit? Kadang-kadang apa yang kita buat, susun atur site kita pada kalau kita tengok dari handphone, cantik je. Tapi bila tengok dekat tablet, macam tak kena je rupa dia. Macam sepatutnya, contohnya kita dah sedap kat situ, ada sanksi kat situ. Ataupun bila tengok daripada komputer, alah tak cantik rupanya. Jadi kalau boleh bila kita buat site kita tu, kalau kita view daripada lihat dari ketiga-tiga peranti ni, biar nampak sesuai lah Okey. Borang maklum balas, saya harap para peserta telah isi. Seterusnya saya nak cerita tentang aplikasi site. Aplikasi site yang saya dah guna dalam perkhidmatan saya. Setakat ini saya dah gunakan 3. Cadangnya nak tambah 1 lagi untuk buat galeri. Okey, saya pergi satu-satu. Okey, untuk e-portfolio. Okey, e-portfolio ni, katakanlah cikgu, terutama yang bagi melihat yang menonton bengkel saya pada hari ini,
katakan anda banyak hadiri bengkel ke kursus ke sepanjang pandemik COVID ni. Dekat mana anda simpan sijil tu? Oh, saya cetak satu-satu. Okey. Ditakdirkan banjir? Alamak, habislah sijil saya. Okey. Tak, saya simpan dalam email je. Pulaknya terdelete. Dah. Tak ada contoh. Okey. Ataupun orang tanya cikgu Syawalina dulu pernah pegang jawatan apa ya masa dekat sekolah lama? Tak ingat lah. Kan tak menarik lah. Macam tu tak seronok. Jadi macam mana kita nak buat e-portfolio ni? Apa fungsi dia? Okey, saya kongsikan sedikit. Okey, ini pengalaman saya bertugas bekerja di SK Kota Masai dahulu. Jadi saya masukkanlah apa peranan yang saya pernah diberi dekat situ. Okey, kemudian saya berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Taman Pelangi. Saya masukkan semua. Jadi kalau orang tanya, awak dulu kat Sekolah Taman Pelangi pernah mengajar tahun berapa? Awak pernah tak kena pantau dengan ni? Pernah, ada bukti. Semua ada bukti. Contoh Kemudian saya berkhidmat di SK Kampung Baru. Apa yang saya diberi jawatan. Maksudnya kita boleh sentiasa kemaskini jawatan-jawatan kita kat situ. Tak kisahlah yang menonton ni pensyarah ke ketua panitia ke apa, boleh tak ada masalah. Okey, kemudian saya masukkan sijil-sijil saya. Okey, jom kita lihat. Kenapa saya letak sijil ni? Kadang-kadang orang tanya kita, awak pernah tak join kursus Google Drawing? Saya tak ingat lah, saya pernah tak? Okey, kejap saya tengok dalam Google Site saya. Kan dengar canggih sikit tu. Okey. Okey, ini saya tunjuklah persijilan saya yang saya dah pernah sertai untuk Google. Dia akan ambil masa untuk loading. Okey. Okey. Alah, lambat sikitlah. Okey, tak apa. Saya terangkanlah. Maksudnya kalau internet okey ni, bukan internet okey sebenarnya dia loading sebab kita guna Google Meet ni. Okey, dia akan keluar sijil kat sini. Baru keluar lambat sikitlah. Okey, sekejap kita tunggu di loading. Sambil-sambil tunggu loading tu, boleh isi borang maklum balas, boleh edit galeri memori, masukkan gambar-gambar yang indah, pengalaman anda sepanjang 2021. Okey, sekejap loading. Kenapa loading sebenarnya? Salah satu sebab lagi saya guna direct daripada Google Drive. Semua ni saya simpan dalam Google Drive, saya linkkan sahaja. Okey, sekejap ambil masa. Aduhai, semua dia loading. Kenapa dia lambat sangat ni? Sebab banyak betul sijil. Alhamdulillah saya berminat sertai hari itu. Okey, dia petunjuklah sijil saya dah sertai GCE level 2 hari itu, dia dah masukkan kat sini. Jadi antara para pendengar hari ini, bagi yang belum sertai GCE level 1, level 2, sertailah. Sijil itu sangat bermanfaat sebab peringkat antarabangsa. Okey, ada juga yang saya sertai daripada Delima. Bolehlah letak kat situ. Okey, apa-apa sijil lah kita letakkan. Sekarang kita pergi pada pembelajaran saya. Okey, pembelajaran saya ni, sorry, mana pula dia begini. Okey, sekejap Allah, semua loading. Okey, pembelajaran contoh masa saya ada thesis saya yang saya dah bukukan. Ada juga soft copy. Kadang-kadang saya nak tengok balik. Apa ya saya buat kajian dulu masa saya sambung sarjana pendidikan, apa ya? Jadi saya masukkan dekat sini. Saya tak boleh tunjuk secara detail lah. Di sini saya hanya kongsikan apa yang saya, thesis saya lah. Ada banyak muka surat ni, beratus-ratus lah sebenarnya. Kemudian saya masukkan thesis ijazah sarjana saya. Itu ialah untuk e-portfolio. Okey, sekarang kita pergi pada PDPR One Stop Center. Okey, untuk PDPR One Stop Center, alamak dah nak hampir 4.30 rupanya, subhanallah, banyak pula saya cakap hari ni. Untuk PDPR One Stop Center, saya lajukan sikit lah. Murid saya kadang-kadang selalu tanya, cikgu latihan pada 3 hari bulan hari itu apa? Dah, kalau seorang tanya tak apa. Kalau ramai yang tanya, jenuh juga tu. Jadi macam mana kita nak kumpulkan semua latihan tu? Jadi kita kumpulkan dekat sini, dekat site kita. Jadi kita suruh je murid layari, awak tengoklah latihan pada 18 hari bulan 5 tu apa yang saya dah ajar. Dia pun klik Google Form dalam tu.
Nampak tak? Jadi kita boleh sentiasa tengok apa latihan-latihan yang kita dah masukkan. Okey, seterusnya kita pergi pada Project Based Learning, PBL. Project Based Learning sebenarnya sangat disarankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kenapa? Sebabnya sebagai menyahut cabaran pembelajaran abad ke-21. Jadi ini projek yang saya dah buat dengan pelajar saya. Okey, saya buat dengan pelajar saya, kemudian saya tunjuklah langkah 1 tak limat saya beri. Kalau klik ni ada lagi tapi saya tak boleh nak share sebab sekarang pun dah 4.24 dah terlebih cakap sebenarnya. Keputusan pertandingan, laporan akhir semua ada. Ada rubrik penilaian, pasukan projek saya, siapa murid-murid saya yang terlibat. Okey, apa pentingnya site untuk PBL ni? Saya kongsikan dengan ibu bapa murid saya sebagai satu penghargaan. Ibu bapa, inilah laman web. Jika orang tanya apa perkembangan anak puan, anak tuan, ini anak saya dulu pernah terlibat ni, projek ni, ni tengok gambar dia keluar dalam laman web. Ibu bapa pun rasa bangga dan rasa dihargai. Okey, itu sahaja untuk aplikasi penggunaan Google Site saya. Para pendengar boleh cuba guna, besar manfaatnya. Okey, siapa? Husna. Saya stop presenting terlebih dahulu. Lebih masa pula bercakap, syok sangat. Ya Allah. Apa, dalam short-short tu memberi banyak manfaat kepada kami semua, cikgu. Okey, tadi saya ada tengok kita punya galeri yang memori, masih ada beberapa lagi peserta yang sedang edit. Jadi kita pergi ke soalan yang telah diajukan oleh salah seorang peserta daripada Nur Hadiah. Dia tanya, apa beza data studio dengan Google Site? Boleh cikgu terangkan sedikit? Saya pergi off pula ni. Okey, saya kongsikan sedikit lah. Ini berdasarkan kefahaman saya. Kalau data studio ni dia boleh kumpulkan banyak-banyak kita ibarat kita rangkumkan banyak-banyak dia jadi satu pelantar. Macam mana cakap, saya guna istilah pelantar. Jadi boleh nak download sijil, nama dan data. Tapi kalau Google Site ni dia lebih kepada macam boleh saya guna istilah pecahan daripada data studio. Maksudnya kecil kita kumpul masuk dalam data studio. Itulah perbezaannya sedikit lah yang saya tahu. Okey, ada lagi ke soalan? Kita tak boleh lama untuk soal jawab ni sebab saya dah risau ni 4.30. Saya dah risau boleh berikan kepada para pendengar sebab biasanya kalau pendengar ni 1 jam tu dia dah maksimum. Tapi kalau ada soalan yang cikgu nak rasa saya kena tanya, tak boleh tak tanya. Okey, cubalah. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Ada lagi tak soalan? Saya kira setakat ni tak ada soalan yang diajukan. Cikgu nak kita beralih ke galeri yang memori ke untuk kita sama-sama lihat hasil yang dikongsikan oleh para peserta kita sebentar tadi? Boleh. Kita tengok, jom. Tengok galeri memori kita. Sambil-sambil tu pembantu saya, Nur Masyita, telah masukkan link untuk pendaftaran sijil. Okey. Wah, cantiknya. Tak sangka. Okey, Husna boleh scrollkan ke bawah supaya kita slow kita tengok apa yang ada. Wah. Alhamdulillah. Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang meninggal. Cik Zulaikha dan Yaakob. Ada lagi Puan Cikgu Hakim juga pelajar. Saya rasa ini adalah pelajar daripada IPG. Mereka berkongsi pengalaman-pengalaman yang pernah mereka lalui lah sebelum ini. Okey. Kalau nak publish, kita boleh publishkan, tak ada masalah. Okey, tapi saya rasa
Ada ke yang nak laman site untuk Galleria Memori ni? Kalau ada, saya akan publish. Saya akan cuba masukkan dalam apa nama Google Apex lah. Kalau tak ada yang nak, Cikgu Ting nak. Okey, cantik. Kita publish sekejap Sabar. Saya bagi terus. Ada lagi tengah edit ke? Saya tak ada kot, insyaAllah Saya terus publish je lah. Okey, sekejap. Harap semua dah selesai edit Kalau saya tiba-tiba publish, ada yang kata, alamak saya ni. Okey, saya publish je lah. Okey, view. Okey So saya bagi link inilah. Saya letak dekat ruangan chat kita. Terima kasih cikgu-cikgu yang edit. Inilah hasil bengkel pada hari ini. Okey. Apa lagi daripada Husna? Mungkin link CJ dah beri Saya harap semua isi link CJ tu jangan terlupa. Saya risau sebenarnya. Husna dari segi borang maklum balas bagaimana Husna? Ramai dah isi borang maklum balas? Ramai. Setakat ni dalam 62 orang yang sudah mengisi. Alhamdulillah. Okey, bagi yang belum isi borang maklum balas, tolong isi tolong isi. Saya selitkan sedikitlah. Borang maklum balas ni bagi para pendengar yang ada nak memohon sebagai Google Certified Trainer. Okey, borang maklum balas ni sebenarnya membantu dalam permohonan kita. Okey, jadi maksudnya isilah. Ini maksudnya saya nak mohon Google Certified Trainer, ia juga membantu kepada saya. Suatu masa kelak kalau cikgu nak mohon, orang lain pun akan bantu cikgu jugalah. Terima kasih atas maklum balas yang diberi. Ya, Cikgu Boyong Ci ada soalan. Okey. CJ terus isi. Kita nak bergambar dahulu. Kita nak sesi sepatah dua kata dulu kan? Okey. Saya serahkan kepada siapa? Husna. Baiklah. Demikian tadi sedikit perkongsian yang sangat bermanfaat daripada Cikgu Nur Syawalina, yang mana saya sendiri seronok dan teruja untuk belajar tentang topik ini, dan saya harap para peserta sekalian dapat mengambil input-input yang berguna untuk digunakan semasa membuat proses PDP supaya menjadi lebih lancar dan menarik. Okey. Jadi di penghujung acara ini saya mintalah untuk cikgu memberikan sedikit sepatah dua kata untuk memberi semangat kepada para peserta ini dalam menggunakan aplikasi Google Site ini. Dipersilakan. Mic cikgu. Sorry. Saya nak cakap dulu ke Masyita nak cakap dulu ni? Saya serahkan dulu pada Masyita. Cikgu cakap je. Okey, cikgu cakap dulu. Cikgu pula dah kakak lah. Aduh, segar I feel old tau. Okey, satu je. Langkah yang kecil, langkah yang besar, dia bermula dengan satu langkah yang kecil. Okey, Google Site ni kalau kita tak cuba, kita tak tahu potensi kita di mana. Bila kita dah guna Google Site ni, dia jadi ketagih. Macam-macam kita nak letak dalam tu. Cubalah supaya dia boleh jadi satu fail bergerak kita. Google Site ni saya boleh istilah fail bergerak kita. Selamat mencuba, semoga ia memberi manfaat, dan andai kata ada kekurangan di pembentangan saya minta maaf banyak-banyak. Saya juga manusia biasa, ada banyak kelemahan jangan lupa join, bagi yang berminat join Google Certified GCE level 1 and level 2. Sangat bermanfaat tu. Okey, Masyita ada apa-apa nak cakap? Baiklah, terima kasih sangat-sangat cikgu. Saya rasa program cikgu ni sangat menarik sebab boleh daripada gantikan blog, kita boleh gantikan pada Google Site. Sebab Google Site ni daripada cikgu cakap tadi, dia banyak lagi menarik lah, lagi banyak explore yang kita boleh guna untuk pembelajaran dan dalam PDP. Terima kasih cikgu. Okey, kita buat sesi bergambar. Siapa nak selitkan gambar ni? Husna ke siapa? Masyita boleh?
Masyita selitkan gambar. Okay, semua tunjuk, open your camera. Hi Zulaika, my former moderator for Google Site. Hi. Okay, jom. Tunjuk gambar Congratulations. Good sharing. Yeah, terima kasih. Masyita boleh adjustkan kalau nampak semua ke ataupun buat 2 kali ke macam mana ni untuk nampakkan semua yang terlibat dalam hari ini? Masyita kira Masyita kira. You are waiting for Masyita. Nak semua tahu kat kamera. Okay. Boleh kat Kalau kamera semua cikgu. maksudnya half-half lah, separuh. Okay, mula-mula giliran pertama yang ni, giliran kedua yang ni pula. Okay. Dapat tak? Kira. Dah kejung dah muka saya ni Masyita. 1, Semua orang 2, 3. Senyum. Okay, ada sekali lagi tak Masyita? Okay. Dah berapa layar awak dah berapa gambar awak tangkap? Okay, lagi sekali. 1, Okay. 2, 3. Okay. Peringatan terakhir daripada Husna yang berkaitan dengan link ke apa? Saya risau ni takut ada yang belum isi ni. Kalau keluar tengok sijil tak dapat ke apa. Sijil bila kita dijangka dapat, hari tu mesyuarat kata apa? Sijil yang telah diisi akan diberikan selepas 14 hari kerana kita nak bagi peluang kepada jawatan kuasa sijil untuk jana sijil, dan sijil tu boleh di-download di data studio lah. Data studio kita ada isi email, dekat situ kita akan dapat akses ke e-sijil tu. Jadi dalam masa 14 hari para peserta boleh cek semula untuk download di data studio. Okay, dan juga jangan Kak Husna boleh tak tangkap gambar sebab tiba-tiba saya punya ni problem pula Kak Husna. Dan okay. Sorry cikgu. Tadi dah, saya sekali. Cik, saya dah sekali cikgu. Okay dah kita ada ke peserta daripada luar negara pada hari ni, ada ke? Setakat ni dia ada, semua daripada Malaysia. Daripada Malaysia, alhamdulillah. Terima kasih semua. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Terima kasih. Okay. Terima kasih cikgu. Terima kasih Husna dan Masyita. Ya Allah, besar pahala awak tolong akak pada hari ni. Semoga jadi Terima kasih Syawalina. Guru besar saya, Puan Nuraini. Mana tak nampak muka, kita tunjuk kepada kawan-kawan saya ni. Puan Nuraini, guru besar saya dari SK Kampung Baru. Terima kasih atas sokongan Puan. Okey. Sama-sama. Okey. Cikgu Azimah, terima kasih juga. Cikgu Azimah datang. Dan mana-mana yang saya tak tersebut, jika saya kenal saya minta maaf. Okey, nak tengok satu-satu tu saya rasa agak mustahil juga. Okey. I'm waiting for the participant to leave the bengkel. Kita dah tamat bengkel Saya minta maaf bagi siapa yang lambat masuk. Kita memang mula sharp 4.30, 3.30 habis 4.30. Habis 5 minit je lambat. Okay. Itu sajalah. Okay, I leave the meeting Okay, everyone. Jumpa lagi cikgu. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Okay, cikgu apanya? Kak. Terima kasih banyak Kak. Okay, bye-bye. I leave the call Okay.